Jadi saya mula. Okey, Apandi Ali sebelum pilihan raya umum ke-14, kalau saudara-saudari rujuk kepada satu video yang saya buat pendedahan berkenaan dengan persepsi saya terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad, ada dua video, masuk YouTube, link di bawah, dan lihat dua video itu. Saya ada jelaskan bahawa pada ketika itu sebelum pilihan raya umum ke-14, saya penulis pada masa itu, tak buat live. Saya bergantung kepada layer 2, layer 3, layer 4, layer ni untuk maklumat lah. Jadi apabila saya lepas pilihan raya, saya dah mula kaji semula cara saya dapatkan maklumat. Dan sebelum hujung tahun 2018, lebih kurang pada bulan September, saya dah mula bina jaringan rangkaian saya sendiri berdasarkan konsep direct communication. Tak mau layer kedua, layer ketiga dan sebagainya lah. Sebab saya dapati ada banyak maklumat-maklumat sama ada palsu atau ditokok tambah, khususnya bila melibatkan beberapa isu termasuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baik. Jadi sabar, saya akan very terperinci. Lepas tu saya akan terus kepada pendedahan Apandi dan tunjukkan kepada anda mengapa ada sesuatu yang pelik. Okey. Kalau kita pada masa itu sebelum pilihan raya, saya tak kenal lah Najib. Saya hanya kenal Najib lepas pilihan raya direct. Itu pun sampai bulan, lebih kurang bulan September lah. Lepas tu saya pun jarakkan diri. Tapi tak pernah serang Najib ke apa, tak. Okey, tapi saya jarakkan diri. Baik. Okey, sebelum pilihan raya, masa saya tak kenal Najib, masa saya bergantung kepada layer kedua, layer ketiga, keempat untuk maklumat ni, dan banyak maklumat yang saya dapat tahu sekarang ni tak betul. Apandi ada satu perang berlaku antara sel media Barisan Nasional, sebab sel media Barisan Nasional ni ada banyak cabang dia. Ada 2-3 kumpulan dan sebagainya dengan Apandi. Okey. Saya difahamkan, betul ke tidak saya tidak tahu, tetapi saya difahamkan bahawa pada ketika itu Najib tidak puas hati dengan Apandi. Dan perbualan-perbualan, komunikasi, maksudnya sentimen di dalam Facebook dan media sosial memang menjurus ke arah itu. Najib tak puas hati dengan Apandi dan ingin gugurkan Apandi. Saya rasa saudara-saudari dah tahu benda ni. So ada perang di antara kem, kita kata kem Najib lah, dengan kem Apandi. Tapi how far it is true, how far it involve Najib and Apandi, itu semua I tak tahu. Tapi persepsi yang diberikan memang teruk. Dan apa yang ditimbulkan adalah Najib tidak puas hati dengan Apandi sebab Apandi satu kaki dia ada di kem Mahathir, satu kaki dia ada di kem Najib. Maknanya dia main dua-dua belah. Dan saya diberitahu memang betul benda tu, dan persepsi yang dimainkan memang begitu. So itulah yang that was the scenario. Dan saya rasa ramai juga di media sosial tu do attack Apandi pada ketika itu. Kalau yang pro Najib attack Apandi, kalau yang anti Najib mereka sokong Apandi. Memang nampak unsur itulah, betul atau tidak kita tak tahu, tapi satu kaki sini, satu kaki sana. So itulah senario yang ditimbulkan, itulah suasana pada ketika itu, mood pada ketika itu. Okey. So itu Apandi. Jadi pada ketika itu pihak-pihak yang rapat dengan Najib ni lancarkan satu ataupun orang-orang media dia banyak, bukan satu, ramai, lancarkan serangan terhadap Apandi berhubung isu The Malaysian Insight, iaitu satu channel media yang merupakan spin-off, lanjutan daripada The Malaysian Insider. Okey, dakwaan yang dibuat oleh pihak tertentu adalah bahawa isteri Apandi Ali, Faridah Begum, I think if I'm not mistaken her name, yang merupakan adik kepada Jahabah, iaitu salah seorang penerbit di editor di The Malaysian Insight. Okey, bahawa kononnya ada
melibatkan dana, alright, dalam sekitar 20 juta or something like that, melibatkan satu company, if I'm not mistaken, One Media, di mana transaksi itu, benda yang dibongkarkan itu agak kabur, tetapi transaksi itu tidak ada, tidak tercatat di mana-mana, macam sumber duit tu question mark dan sebagainya lah. So benda tu ditimbulkan dan serangan hebat kepada Apandi. Jadi bila saya masuk campur, bukan saya yang buat dakwaan tu, ini sel-sel media, orang-orang yang rapat dengan Najib yang buat serangan itu, iaitu sel-sel media. Sama ada directly in contact with Najib ke, bukan directly in contact with Najib ke, I don't know. Tetapi orang-orang yang kira kumpulan-kumpulan penyokong Najib dan terlibat dengan sel-sel media Najib. Itu memang berlaku. Dan I think semua dah tahu, tak payah pun saya sebut, dah tahu. So ini hakikat, benda tu berlaku. Kemudian isteri Apandi tak puas hati. Isteri Apandi buat laporan polis terhadap seseorang tu. Okay. Now itu is not important to me, because I'm not disputing apa yang didedahkan, I'm not denying apa yang didedahkan. Saya sebenarnya tak tahu. Saya tak tahu, saya tak pernah lihat about One Media, whatever it is. Yang saya masuk campur adalah khusus kepada jawatan Apandi Ali sebagai Attorney General. Prinsip saya konsisten, even lepas Barisan Nasional tumbang, masa Pakatan Harapan, masa saya serang Tommy Thomas, saya konsisten, iaitu apabila ada satu kes melibatkan seorang yang rapat dengan Apandi, maka bila melibatkan siasatan, Peguam Negara tidak boleh secara telus membuat keputusan apabila hasil siasatan itu disampaikan kepadanya. Dalam kes ini, Faridah atau isteri Apandi Ali buat laporan polis. Sudah pasti bila polis siasat dan keputusan siasatan itu disampaikan kepada Apandi, Apandi tidak boleh neutral, sebab ia melibatkan isterinya dan dakwaan terhadap isterinya, dan isterinya sendiri membuat laporan. Jadi masa tu saya masuk campur khusus untuk menekan dan meminta Apandi letak jawatan supaya siasatan dilakukan dengan telus. Okay. Of course sekarang kalau saya ada mesin masa, sebab sekarang cara saya memang lain. Kalau saya ada mesin masa, saya boleh balik, saya tidak akan lakukan benda tu. Tetapi yang saya lakukan tetap betul. Okay. Saya minta Apandi kena letak jawatan. Okay. So dia tidak letak jawatan, tetapi laporan dibuat, dan dakwaan adalah terhadap isteri Apandi yang turut merupakan adik kepada, dan lebih kurang lah yang didakwa tu rakan kongsi or something like that, kepada Jahabar, iaitu penerbit The Malaysian Insight. Okay. Now itulah cerita dia. Sama selepas Barisan Nasional tumbang, masa Pakatan Harapan, saya pun berkata dalam beberapa isu, saya minta Tommy Thomas letak jawatan dalam isu kapal Equanimity, sebab ia melibatkan nombor satu, Tommy Thomas menipu. Dia kata isu-isu Admiralty ni, perkapalan dan sebagainya, tidak ada pakar-pakar dalam tak silap saya Jabatan Peguam Negara or something like that. Itu penipuan besar. Jadi dia terpaksa lantik seorang peguam bernama Sid Pah, yang kebetulannya berkait dengan syarikat guaman dia. Jadi atas dasar itu saya minta Tommy Thomas letak jawatan. Nombor dua, kes Lim Guan Eng. Tommy Thomas pernah terlibat dalam kes Lim Guan Eng. Lepas tu dia jadi Peguam Negara. Lepas tu dia pula terlibat dalam keputusan untuk gugurkan kes tu. Jadi saya rasa ini tidak betul, sebab Tommy Thomas prejudice. Jadi saya minta dia letak jawatan. Saya konsisten dalam belah Attorney General, ya. Ini bukan soal Apandi, Najib, or Tommy Thomas or Lim Guan Eng. Ini berdasarkan prinsip. That is me. Okay? Jangan fikir hanya kalau satu-satu isu tu melibatkan, kebetulannya isu ni kalau saya tentang Apandi Ali dan dia dilihat seolah-olah saya defend Mahathir, maka saya akan takut, audience saya akan lari. No. Okay? Atau saya dapat serangan daripada pihak-pihak tertentu, you defend Mahathir. No. Hakikatnya pada masa ini saya lihat tiba-tiba ada banyak taktik-taktik kotor yang digunakan, yang saya terpaksa tentang, dan kebetulannya ia akan menguntungkan Mahathir. Saya berdasarkan prinsip. Okay. Now, so saya konsisten. Jadi itulah yang berlaku pada masa itu. Baik.
Sekarang kita masuk pendedahan Apandi Ali. Pendedahan dia adalah Gopal Sri Ram, iaitu seorang peguam yang terlibat dalam pendakwaan kes Datuk Seri Najib Tun Razak, datang ke rumah dia bila sebelum Pakatan Harapan tumbang. Pada masa tu Najib adalah Perdana Menteri. Pada masa kononnya dia datang, dia kata sekian macam ni, you boleh baca lah, memang saya tak payah cerita. Jadi kita nak tangkap Najib, jadi you akan jadi famous sebab you jadi peguam negara pertama yang tangkap Perdana Menteri. Kemudian Apandi Ali cerita pasal CCTV dan sebagainya. Kalau you baca cerita tu, itu cerita very low class. Very low class. Okay, pertamanya, you are former peguam negara, Attorney General, you cerita CCTV and all that. Benda-benda ni you dah banyak soal witness di dalam mahkamah. You tahu betapa sahihnya bukti-bukti melibatkan CCTV itu. Okey, CCTV menunjukkan Gopal Sri Ram masuk rumah. Dia cakap apa? Mungkin dia datang tanya Apandi Ali berkenaan dengan satu perkara yang langsung tidak ada kaitan dengan benda tu. Ada audio. Kemudian kesahihan audio. Banyak isu melibatkan audio di dalam mahkamah. Ini hakikat. Banyak isu melibatkan CCTV dalam mahkamah dan kita tak tahu sebab apa Gopal datang. Jadi dia bawa kenyataan-kenyataan Dalca Parpu Kurma di dalam Facebook dia. Okay? Dan dia bekas peguam negara, iaitu peguam tersohor. Dia tahu dalam pengalaman dia dalam kes rumit yang sedang berjalan, masih belum diputuskan di mahkamah, bila you buat statement macam ni, ia akan timbul menjurus kepada spekulasi, menjurus kepada perbualan-perbualan yang kurang sihat, dan ia boleh disifatkan sebagai percubaan, boleh ditafsirkan. Kalau orang nak, mereka boleh percubaan untuk mengganggu gugat proses penghakiman, influence the judge dengan kenyataan-kenyataan ni. Walhal kamu bekas peguam negara, kamu tahu benda ni. Very low class. Very low class. Apandi Ali, kelakuan dia semalam very low class, very low standard, memalukan. Memalukan. Ini bukan soal Najib, ini bukan soal Mahathir. Ini hakikat. Of course, kalau puak pentaksub Najib, kalau dulu bila saya lawan berdasarkan prinsip yang sama, Tommy Thomas, betul, Regi betul, hebat Regi. Kalau sekarang, Apandi yang betul. Apandi yang betul. Taksub ni, I don't care, tolak tepi. Taksub ni kalau mereka dengar je Apandi, mereka dah buat keputusan itu betul. Kalau perkara yang sama berlaku melibatkan orang lain yang mereka tak suka, oh ini salah. Okay, ini dah biasa. Spin ini dah biasa. Pentaksub ni I don't want to talk about them. Tetapi very low class. Pendedahan Tommy Thomas, Apandi Ali, very low class. Dan seorang peguam tersohor dan bekas peguam negara boleh mengeluarkan kenyataan ni. Saya nak tanya, lepas tu orang spin, Apandi keluarkan statement ini disebabkan masa Mahathir dia takut. Benda ni terjadi masa zaman Najib. Kalau masa tu Apandi bongkarkan benda ni, dia boleh dapat pujian daripada Najib. Mengapa tak buat? Benarkah Apandi memang ada satu kaki dalam kem Mahathir pada ketika itu? Mengapa tak buat masa tu? Mengapa Apandi secara bertanggungjawab tidak melibatkan diri dia dalam kes Najib agar benda ini boleh dibawa masuk dalam mahkamah secara sahih, agar kredibiliti Gopal Sri Ram boleh dipertikaikan? Mengapa sekarang? Mengapa sekarang bila hakim dah nak buat keputusan tak lama lagi? Even kalau kita cerita kerajaan dah berubah, bukannya kerajaan berubah semalam, dah 3 bulan lebih. Tak masuk akal. Saya ulang, very low class, very low standard. Ini pendedahan Parpu Kurma Dalca. Okay, Apandi Ali low standard. Pendedahan ni. Okay, jadi lepas ini dia buat pendedahan baru. Apa ke? Ini benda yang lazim dilakukan oleh ahli-ahli politik, bukan seorang yang peguam tersohor yang bergelar bekas peguam negara.
Lebih-lebih lagi bila melibatkan satu perbicaraan dan hakim belum buat keputusan. Low standard. Nampak ada something yang tak kena. Ini pendapat saya, ya, yang saya akan pegang benda ni berdasarkan prinsip. Ya. Kalau saudara-saudari nak berdasarkan prinsip, stay with me. Okey. Last kali saya akan pendekkan sidang ini dan kita akan sambung besok. Ada seorang buat pendedahan sebelum ni. Oh, Apandi akan cerita macam ni. Itu bukan satu perkara yang harus dibanggakan. Itu adalah satu perkara yang harus dibimbangkan. Kalau saya tahu besok Azmin akan buat satu pendedahan dan saya cerita, saya preempt hari ini, itu hanya untuk cuba meyakinkan crowd saya, oh Reggie ni memang ada connection, supaya crowd datang. Lepas itu pendedahan tu, betul pendedahan tu dibuat. Dulu-dulu saya buat benda ni. Sekarang ni membimbangkan, ia nampak seolah-olah ada perancangan dengan Apandi. Harusnya membimbangkan. Macam mana orang ni boleh tahu? Ya? Fikir. Pentaksub ni memang kalau komen kat bawah tu I don't care lah. Okay? Fikir. Apa yang Apandi buat adalah dalca parpu kurma low standard. Very low standard. Very, very low standard. Memalukan. Bukan hanya sebagai bekas peguam negara, sebagai seorang ahli peguam yang tersohor. Very, very, very low standard Apandi Ali. Ya. Jadi